Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. Nama aku Wan. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku dan terima kasih sangat-sangat kepada yang terus support aku. Okey, kepada yang baru jumpa channel aku ataupun terjumpa video aku, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loceng untuk terus dapat notifikasi video-video baru aku. Okey, kalau hampa nak faham apa yang aku cerita, hampa tengoklah video aku sampai habis. Macam biasa, sebelum kita mulakan cerita, kita layan intro dulu. Kalau hampa ada ingat, video yang lepas aku ada cerita apa yang terjadi dekat mak aku kan. Dan aku ada cakap yang aku nak cerita pasal VJ kan. Okey, dalam video ni aku akan cerita apa yang terjadi dekat VJ. Selang beberapa hari selepas kejadian mak tu, aku dapat panggilan daripada supervisor aku lah, yang dekat Singapura tu. Macam hampa tahu, time tu aku masih lagi kerja di Singapura. Aku balik kampung tu pun time tu sebab aku nak renew aku punya pasport kan. Dah halang-halang kereta aku renew pasport kan, aku lajak terus masuk siam dengan abah tu. Okey, selepas je aku dapat panggilan, aku tengok dekat telefon, supervisor aku kan. Jadi aku angkat lah. Aku angkat, supervisor aku tanya aku, Wan, hang bila boleh main balik sini? Lepas tu aku pun cakap, nanti lagi dalam 2-3 hari lagi aku akan sampai sana lah, aku cakap kan. Sebab aku cakap mak tak apa sihat ni kan. Jadi supervisor aku cakap tak apalah, take time kan. Nanti dah sihat nanti beritahu. Sebab dia nak isi borang untuk kauta aku kerja sana balik kan. Jadi nak disingkatkan cerita, selepas je aku habis bercakap dengan supervisor aku tu, abah pun turun. Sebab aku duduk kat beranda luar depan rumah tu. Lepas tu abah turun duduk sebelah aku. Abah tanya, apa hai tadi, macam penting kan duduk sembang dalam telefon. Lepas tu cakap, tak lah, tadi supervisor call tanya bila nak masuk sana. Lepas tu Wan beritahu lah dekat supervisor yang apa jadi kat mak apa. Lepas tu abah cakap, tak apalah, nak pipi lah, nanti lagi sehari 2 lagi hampir lah, mak pun dah semakin sihat dah tu. Nak disingkatkan cerita, aku pun masuk Singapura balik. Jadi aku memulakan bekerja macam biasalah. Selang beberapa hari aku di Singapura, aku dapat miss call daripada abah. Bila aku nampak je miss call dari abah, aku pun fikir mungkin ada hal penting lah macam tu kan. Jadi aku pun call balik kat abah. Aku telefon je, aku bagi salam, aku tanya kat abang dia apa dulu, baru aku tanya kat abah, abah ada apa telefon ni, ada macam penting ya. Lepas tu abah cakap kat aku, Wan, hari tu aku rasa sebelum hang masuk Singapura balik, hang dah cakap kat aku yang minggu depan VJ nak jumpa aku. Bila abah cakap macam tu, aku teringat, baru aku teringat balik kan. Lepas tu aku cakap kat abah, sorry abah, terlupa, itu memang VJ dia cakap nak jumpa abah. Tapi tak abang pula kata kat dia, kata nak masuk balik. Dia kata, hang di kepala otak hang telefon VJ lah ni, cakap kata main jumpa aku, hang dah masuk Singapura lah. Jadi aku pun cakap abah, okey lah, aku letak dulu nak telefon VJ. Jadi aku letak je panggilan abah tu, aku call VJ lah. Bila aku call VJ tengok nombor Singapura kan. Sebab daripada Singapura aku jarang lah call dia, melainkan aku dah masuk JB, abah aku call dia, suruh tengok mak abah kan. Jadi dia tengok je nombor Singapura, dia telefon, ini siapa ni, salah nombor ke? Dia cakap, weh, aku ni, Wan ni. Cakap, weh, hang cilaka, hang kata nak main kat aku lah apa. Dia beletiak dulu, biasa dia beletiak. Lepas je dia beletiak, aku cakap, habis beletiak. Katanya dulu tu. Dia cakap, hang ni, aku geram dengan hang. Betul je lah jadi dah. Jadi lah ni hang pergi kat abah boleh tak? Sebab aku di Singapura dah, aku terlupa hang. Lagipun supervisor aku call, aku cakap tu kan. VJ pun cakap, tak apalah, aku pun tak salah hang pun kerja. Jadi VJ pun cakap, tak apalah, nanti petang sikit nanti aku pergi kat Pak Long lah. Yang ni aku cerita apa yang abah aku cerita kat aku balik lah. Dan disingkatkan cerita, VJ pun sampai di rumah. Bila sampai je, abah duduk dekat depan pintu lah macam biasa, duduk sembang-sembang dengan mak kat depan, ruang depan tu kan. Tengah-tengah sembang tu nampak VJ mai. Bila VJ mai depan rumah, abah tu tanya, weh, anak dah kau budak ni, ingat kan tak mau main jumpa lah pak angkat hang ni. VJ sengih-sengih duduk kat beranda depan tu. Bila dia duduk kat situ, mak pun masuk ke dalam lah, bencuh ayak kan, amai kan. Abah pun turun lah duduk kat beranda tu. Lepas tu abah pun tanya dekat VJ, apa cerita VJ? Lepas tu ada cakap kata hang nak minta tolong aku. Lepas tu VJ pun cerita kat abah. Dia cakap, rumah yang baru dia sewa ni ada masalah. Dia cakap itu. Lepas tu abah tanya, sebelum ni hang duduk kat mana?
Sebelum ni saya sewa dekat Nebun Tebal. Disebabkan nak berulang kerja tu jauh, jadi saya cari rumah sewa area dia belah sini. Lepas tu abah cakap, hang dapat belah mana? Dekat Simpang 5. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu abah cakap, jadi apa masalah dengan rumah baru hang duduk ni? Vijay cakap, minggu pertama dia duduk tak ada masalah tau rumah tu. Sebab awal-awal dia main tengok rumah tu pun, rumah memang cantik lah, bersih. Lagi pula tuan rumah bagi dengan perabot sekali dalam rumah tu. Kira dia main cuci kaki lah duduk rumah tu, Vijay cakap. Jadi masuk saja minggu ketiga, perkara yang tak diingini pun berlaku. Di mana malam minggu ketiga, tentu dia dah dapat shift pagi lah. Dia cerita kat abah kan. Dia kata malam tu dia tidur, dia terdengar macam ada orang berjalan dekat atas tau. Yang dia duduk tu pun bukan kata rumah flat juga. Yang dekat Nebun Tebal duduk sebelum ni rumah flat. Yang dia duduk lah ni rumah kampung. Tapi rumah kampung ni dia dah ala-ala moden lah. Maksud aku moden macam mana? Dinding semua batu lah. Dinding semua batu, rumah lantai bawah kan. Tapi bumbung dia bukan kata pakai bumbung tulang. Dia pakai bumbung simen terus tau. Hang tengok sekali macam apa, store sekolah hak duk simpan barang tu. Dia petok terus dinding bumbung semua simen. Bila dia tengok rumah tu, dia fikir awal nak sewa tu, dia fikir main mahal lah. Sebab gaya rumah macam rumah moden kan. Bila mana malam tu dia tidur, dia terdengar macam aku cakap tadi, ada bunyi dekat tingkat atas. Tapi yang dia terlupa, rumah dia satu tingkat. Awal tu dia fikir, siapa pula duduk tingkat atas ni? Dia meletak lah, dia makilah hati dia. Lepas tu dah semakin bunyi bising tu semakin kuat. Dia bangun, dia ambil penyapu, dia jolok bumbung. Dia jolok. Dia tengok. Selepas je dia ketuk tu kan, semua diam. Dia kata, tahu perempuan diam kan. Tentu dia terlupa tau yang dia duduk rumah satu tingkat tu. Dia bukan duduk kat flat tau. Jadi dia pun sambung tidur balik. Selang beberapa minit dia tutup mata, dia terbangun balik. Sebab apa? Dia teringat yang dia duduk tu bukan flat. Dia duduk rumah kampung tu kan. Bila dia dengar macam tu kan, dia fikir, dia kata, kalau aku duduk rumah kampung, atas pun ada rumah orang. Dia cakap macam tu kan. Bila dengar macam tu, bunyi balik. Bila dia dengar je bunyi tu bunyi balik, yang dia dengar tu sebenarnya bukan atas bumbung dia pun, dalam rumah dia. Bila dia dengar macam tu je kan, dia terdengar orang bunyi basuh pinggan apa kan. Dia jerit tu, weh hampa janganlah kacau aku esok nak kerja boy, hang janganlah kacau aku, penat kan. Selepas dia cakap macam tu kan, bunyi pinggan di dapur terus diam. Bunyi perabot pun diam. Bunyi guli semakin kuat sampai depan pintu bilik. Bunyi tu tetap di situ, ketek. Bila guli tu berhenti di situ, bunyi orang ketuk pintu. Kok. Macam tu kan. Bila dia teringat je bunyi ketuk pintu, dia tanya, hang siapa? Jangan kacau, aku nak tidur ni. Suara tu cakap apa? Vijay, buka pintu. Vijay, buka dah pintu. Vijay. Bila dia tengok macam tu, semakin nyarin. Dia memang tak buka pintu. Dia ambil batang penyapu yang dia pegang tadi, dia duduk bawah selimut, tidur sampai pagi. Dalam masa dia nak tidur tu, dengan batang penyapu yang dia pegang tu bawah selimut, dia terasa orang pijak tilam. Hampa akan terasa tau benda bergerak atas tilam. Benda tu dia terasa. Disebabkan dia terasa benda tu, dia tak berani buka selimut lah, maksud aku. Dia tak berani buka selimut. Bila dia ingat tu, dia terasa ada orang peluk tau. Hang terasa peluk tu, dia bukan kata paralyzed tau.
Bila hampir last ni dia macam orang kena apa? Kena tindih Kalau kena tindih yang tak boleh gerak, dia boleh gerak. Bila dia terasa macam orang peluk tu kan, dia memang lagi tak buka lah selimut dia tu. Sebab dia fikir kata, ish, kalau hang duduk dekat luar macam mana boleh masuk? Aku kunci pintu kot. Tapi dia cakap hati kan. Lepas tu suara pula berbunyi. Dia kata, Vijay, mainlah aku temang tidur. Buka lah selimut tu, tengok aku. Buka lah, aku temang hang ni. Selepas je selimut, selepas je pelukan tu terlepas, dia tarik pelan-pelan selimut. Aku dah fikir Vijay ni berani ke takut mana satu kan. Aku duduk cakap dalam telefon dengan Abah time tu. Lepas tu dia buka je pelan-pelan selimut. Buka. Apa yang nampak? Cuma badan sampai daripada tengkuk ni sampai ke bawah dia. Duduk peluk dia time tu. Tapi dia dah terlentang lah time tu kan. Ke atas tak ada kepala. Dia kata anak haram tau ni. Dia ambil kayu tu, dia katok lembaga tu. Dia tinggal penyapu tu. Kayu batang penyapu. Dia lari keluar sampai di depan ruang. Dia tengok ruang depan tu, bentuk yang awal dia kemas tu, dia susun tu, gaya yang dia nak susun rumah tu dah berubah macam asal dia sebelum masuk rumah tu. Sebab apa? Rumah yang dia sewa tu kan, aku cakap rumah sewa tu tuan rumah bagi sekali dengan perabot tau. Perabot tu dia memang dah siap ada tersusun. Dia cuma pindahkan balik macam ikut cita rasa dia lah kan. Dia ternampak je perabot tu semua tersusun macam asal dia balik macam dia mula-mula masuk. Dia dah sati lah. Dia cari lah dekat dinding. Dia buka lampu, dia cari kunci tak jumpa lah. Dia jumpa je kunci motor, kunci kereta tak jumpa. Dia jumpa je kunci rumah. Buka pagar, keluar saja depan rumah. Dia nampak motor dan kereta ada tepi jalan. Sebab daripada rumah ke jalan besar kurang lebih dalam 50 meter lah nak masuk ke dalam kan. Dia nampak di sana. Dia pun heran macam mana sampai di sana. Lagi satu yang mengejutkan dia, kiri kanan semua hutan lalang. Memang tinggi macam tak ada orang tebas. Sebab mula-mula dia main hutan tak ada langsung. Kira masuk aku lalang tinggi lah kan. Tak ada langsung macam orang duk jaga kan. Itu yang mengejutkan dia. Jadi dia tak mau fikir banyak. Dia lari keluar daripada rumah tu. Dia keluar terus. Tapi sempat kunci lah rumah kan. Dia keluar, dia ambil je motor, dia terus pergi kat post guard yang dia selalu duduk jaga tu. Bila habis je Vijay cerita dekat Abah macam tu, Abah cakap, tak apalah macam ni Vijay, jom kita pergi terus rumah hang lah. Nak disingkatkan cerita, selepas je Vijay dengan Abah sampai dekat lorong nak masuk rumah Vijay tu, tak nampak lah kereta Vijay kat tepi jalan. Alhamdulillah tak ada lah kena pecah apa. Sebab dia pun tinggal dalam 3-4 hari kot lah dia tinggal rumah tu. Sebab dia tak berani balik kan. Bila Abah tengok je lorong nak masuk ke rumah Vijay tu, Abah terkejut. Sebab tak ada nampak lorong macam orang hari masuk, macam orang kemas tau. Memang macam lalang tinggi tu, macam orang tak terjaga langsung. Lepas tu Abah tanya dekat Vijay, hang betul kat duduk sini ni? Betul Pak Long, tengok ni kereta saya kat sini ni. Lepas tu Vijay tunjuk dekat Abah lah, tengok Pak Long ni kunci rumah ni, ada nombor rumah tengok. Jadi Vijay dengan Abah pun masuk sampai depan rumah. Abah macam biasalah beri salam pun. Lepas tu Abah tengok rumah tu memang tak turun lah, dengan kayu apa depan rumah kan. Abah tengok, ish, ni bukan macam orang duduk ni kan. Abah tolak macam tu kan, dia terbuka lah. Memang macam pintu tu tak terjaga kan. Lepas tu bila masuk je dalam rumah tu, memang teruk lah dalam rumah lah. Dalam rumah memang teruk, tak terurus langsung. Hampa tahu kan rumah kalau tinggal lama macam mana kan keadaan kan. Macam tak ada orang duduk, hampa tahu macam mana kaya. Jadi bila dah masuk dalam rumah tu, Vijay dengan Abah pun masuk sampai kat bilik. Cuma dalam bilik dia saja kemas. Pakaian dia tersusun dalam almari apa. Cuma bilik tu je yang kemas. Jadi Vijay pun pelik lah. Yang kata Vijay, Abah sendiri pun pelik. Bila tengok keadaan itu, Abah pun cakap, tak apalah Vijay, ambil pakaian hang dulu. Kita ambil pakaian dia semua, bubuh-bubuh dalam beg dia kan. Bubuh dalam beg semua. Abah ambil satu beg, tolong juga kan. Lepas tu Abah cakap, tak apalah Vijay macam ni, hang duduk dengan aku je lah sementara. Bila dah siap kemas pakaian dia apa semua kan, nak keluar aja, pintu bilik tutup, berdepam. Tutup memang kuat lah, memang kuat tutup kan. Abah pusing belakang tengok, Tok Salah kacau dia nak main tumpang sat ya. Pintu tu buka balik pelan kan. Bila sampai kat pintu tu,
Abah keluar dah, Abah dah keluar dah. VJ follow belakang sambil jalan kan. Lepas tu Abah cari lampu buka kan, tak menyala. Memang lampu banyak tak menyala kan. Bila dah siap sampai kat depan, VJ time tu dah follow belakang lah time tu kan. Follow belakang sampai dekat pintu bilik tu, dia dah keluar pintu bilik. Pintu bilik tutupnya kuat pada depan. Dia ke depan. Tok Muhai dekat Abah lah masuk. Tok Muhai panggil apa? Alah, Tok Muhai dah. Alah, macam kita terbelagar muka kita dekat belakang orang lah kan. Tok Muhai dekat belakang Abah kan. Lepas tu Abah cakap, hang ni jalan macam mana lah. Lepas tu Abah keluar sampai kat depan rumah. Bila time tu dah keluar, nampaklah cahaya siang tu kan. Tapi lalang tu boleh katakan tinggi dada lah. Tu yang Abah kata pelik. Macam mana dia boleh sewa tak ni? Ada rasa pelik kan. Nak disingkatkan cerita, sampai je tepi jalan. Dah sampai kat kereta VJ dengan motor dia kat situ. Bila dah sampai kat situ, VJ cakap dekat Abah, lah ni Pak Long bawa kereta boleh tak bagi VJ bawa motor? Nanti sampai kat rumah tak apalah. Ni takkan nak tinggal kereta sini kereta kan. Lepas tu Abah cakap, macam ni, hang bawa kereta lah sebab barang banyak nak bawa. Lepas tu bagi aku bawa motor. Jadi Abah ambil motor, Abah terus tak balik. Abah terus pergi kedai yang selalu Abah beli barang perubatan dia tu. Kalau hampa ada ingat dekat video sebelum ni aku ada cerita. Okey, jadi Abah pesan kat VJ, lah ni hang bawa kereta, hang terus pergi kat rumah Pak Long, hang tunggu kat situ. Pak Long ada kat rumah, hang tunggu je. Lepas tu Abah ambil motor terus pergi kat tempat barang-barang perubatan yang Abah selalu beli tu. Bila dah sampai situ macam biasalah, Abah beli setangi jugalah. Abah takkan lupa dekat setangi tu. Bila Abah dah beli barang-barang perubatan dia, Abah pun sampai rumah. Tengok VJ duduk lah dengan mak aku kat depan, kat ruang beranda tu kan, duduk situ. Kan makan roti petak. Aku bagi roti petak lah, roti lemak hak segi 4 tu. Aku bagi roti petak yang tu. Minum kopi itu, sambil minum kopi Abah pun sampai kat situ. Lepas tu, dan lagi makan roti VJ tanya, Pak Long pergi mana? Tengok-tengok hilang lah. Biasalah aku cari barang untuk hang lah. Lepas tu VJ terpinga-pinga kan, siapa nak beli barang untuk dia kan. Lepas tu Abah cakap, tadi masa hang masuk tadi, hang perasan tak rumah memang teruk macam tak ada orang duduk? Itulah saya pelik. Padahal saya duduk sebelum ni rumah bersih. Lepas tu Abah pun cakap lah dekat VJ kan, sebenarnya rumah tu bukan rumah. Sebab apa Abah cakap bukan rumah? Yang Abah aku pi dengan VJ ambil barang dia tu sebenarnya, yang dia pi tu hanyalah macam store jugalah. Aku cakap macam store yang kita simpan barang-barang sekolah tu. Kan dia petak je benda tu, tak ada bumbung atap ni kan, dia cuma bersimen lah tu kan. Macam tu. Itu yang Abah aku pelik, macam mana VJ boleh dapat sewa di situ kan. Selepas tu Abah pun tanya dekat VJ, hang sewa dekat siapa rumah ni sebenarnya? VJ pun cakap, dia cakap satu hari tu dia duduk dekat depan pos lah, dekat luar kan, sebab dia perokok. Dia tengah isap rokok kat situ. Dia sambil-sambil tu duduk cari rumah sewa lah, adalah mudah dia cakap. Tengah-tengah duduk cari tu, dia ternampak ada satu motor berhenti depan pos guard yang dia jaga tu. Uncle tu gaya macam nak cari kerja macam tu lah kan. Lepas tu uncle tu berhenti depan dia. Uncle tu tanya ada kerja ke apa kan. Lepas tu dia cakap kalau nak kerja boleh, tapi kerja guard je lah. Dia kata kalau nak kerja kilang dalam ni uncle susah dapat, dia kata. Sebab dia dah umur lebih kan. Jadi sambil-sambil tu uncle tu pun terperasan macam VJ ni duduk tengah cari rumah sewa. Uncle tanya, hang duduk cari apa tu? Saya duduk cari rumah sewa uncle. VJ cakap dengan uncle tu lah. Uncle tu pun tak cakap nama dia apa. Yang VJ pun bunguk, sembang-sembang tak tanya nama orang. Bila VJ cakap dia cari rumah sewa, kan, bila VJ cakap dia cari rumah sewa, uncle tu pun cakap, uncle ada satu kawan, dia ada rumah sewa. Kalau hang nak, boleh lah uncle recommend dekat dia. Lepas tu VJ cakap, okey sangat lah. Saya nak berulang jauh tak uncle? Saya duduk ni Tebal tu. Saya nak bayar. Jauh tu. Tak apalah, dekat sini lah. Dia kata dekat Simpang 5. Dekat sikit dengan tempat kerja hang. Nak disingkatkan cerita, selepas dia berjumpa dia sembang-sembang tu, yang dia rasa pelik tu, tuan rumah tu tak cakap banyak tau. Bila VJ tanya sepatah, dia jawab sepatah. Jadi VJ pun malah tanya banyak. VJ tanya pasal sewa rumah berapa harga apa kan. Kalau dah ikutkan, bagi dia tu murah lah 500 tu kan sewa sebulan kan.
rumah pun batu semua besar kan. Macam dia cakap, oh nampak rumah tu bersih pun kan. Dia pun perhatilah kan. Lepas tu abah pun cakap kat BJ, masa aku masuk tadi pun rumah tak macam hang cakap tu pun. Yang aku nampak bersih pun tempat hang tidur tu ya. Hak lain semua tu semua sampah, bukan perabot pun. Macam hang tengok TV tu pun, tu bukan TV, tu bongkah kayu. Jadi aku tengah pelik, rumah apa yang tidur tu selama ni? Aku pun tak tahu bentuk rumah tu yang dia cerita pun. Aku tak tahu nak cerita kat hampa secara detail, tak tahu macam mana tau. Okeylah, aku rasa sampai di sini dulu kot cerita aku. Nanti aku akan sambung lagi cerita aku, di mana selepas je mak dapat kerja sekali lagi, time tu nantilah aku cerita. Okeylah, aku ucapkan terima kasih dekat hampa sebab tengok cerita aku sampai habis. Dan jangan lupa tekan subscribe, share dan komen lah di bawah. Sekiranya ada apa-apa cadangan, hampa boleh beritahu kat aku. Boleh DM aku di Instagram ataupun email aku sekiranya hampa ada cadangan apa-apa. Sekiranya hampa nak kongsi pengalaman hampa pun boleh, insya-Allah. Assalamualaikum.